Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Negeri Sembilan bersih, muafakat sejahtera. Alhamdulillah, selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan terima kasih kepada para penonton yang mengikuti secara live di Facebook Kemas Official dan juga di YouTube Kemas TV. Alhamdulillah, hari ini kami sedang bersiaran secara langsung di dataran Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Sempena program ceramah perdana, sempena program Hari Kebesaran Islam, anjuran Kemas Negeri Sembilan. Dan pada malam ini kita akan bersama-sama mendengar kupasan tajuk yang sangat menarik, iaitu Ramadan tiba menyisih dosa. Jadi untuk tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, Alhamdulillah hari ini walaupun pada petang tadi hujan agak lebat, tetapi Alhamdulillah berkat kita semua di Majlis Ilmu hari ini, berkat hari Jumaat, kita bersama-sama dengan tema hari ini nampaknya ramai para pengunjung yang hadir dengan berbaju putih. Maklumlah kita nak menuju ke bulan keberkatan, bulan Ramadan tidak lama lagi. Hari ini dah masuk ke hujung-hujung bulan Syaban. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan menyambut bulan yang kita nanti-nantikan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi Alhamdulillah pada malam ini pihak Kemas Negeri Sembilan dengan kerjasama Kesatria Kemas Negeri Sembilan berbesar hati membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu majlis ilmu. Biasanya tadi sempat saya bersembang-sembang dengan orang Kuala Pilah ni. Biasa acik tengok dekat TV aja. Tapi Alhamdulillah hari ni acik dapat tengok live dekat depan. Handsome rupanya ahli panel kita dan juga moderator jemputan kita pada hari ini. Jadi inilah dia satu program yang sangat menarik yang kami pihak Kemas dan juga Kesatria bawakan kepada penduduk-penduduk khususnya di Kuala Pilah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, malam ini kita akan bersama dengan dua orang ahli panel jemputan yang akan dikemudi oleh moderator kita yang juga kacak bergaya. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, saya ucapkan terima kasih kepada para pengunjung, khususnya para penonton yang mengikuti secara live di Facebook Kemas Official dan juga YouTube Kemas TV. Saya serahkan majlis ilmu pada malam ini kepada pengemudi majlis kita pada malam ini, Ustaz Bukhari Sofyan. Persilakan Al-Fadhil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan puan-puan meluangkan masa pada malam ini bagi kita membicarakan satu topik yang menarik. Pastinya menarik, iaitu Ramadan tiba menyisih dosa. Sebelum kita pergi ke konotasi isu, merungkai permasalahan, persoalan ataupun apa topik yang kita nak merungkai pada malam ini, suka di sini saya nyatakan terlebih dahulu untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi berada di luar kemah untuk datang masuk ke sini, maju ke hadapan. Jangan takut, jangan malu sebab kita tak makan orang. Dan kami duduk depan pun rasa seram sejuk. Sebab duduk rasa depan ni macam malaikat dah Ustaz. Sebab semua masing-masing pakai warna putih, kita pun seram sejuk rasanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Kemas Official, iaitu Facebook rasmi Kemas, iaitu di situ tuan-tuan dan puan-puan untuk tekan butang like dan juga share kita punya majlis pada malam ini. Kita juga bersiaran secara langsung. Kita bawakan di Kemas TV yang tuan-tuan dan puan-puan seantero dunia boleh ikuti secara langsung. Daripada timur ke barat ataupun utara ke selatan. Semuanya kita bawa untuk kita bincangkan satu topik yang seperti mana saya katakan, topik yang menarik tetapi ilmu itu akan kita amalkan serta-merta. Iaitu Ramadan tiba menyisih dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana sedia maklum, malam ini sepentas bersama, buat julung kalinya, Kemas membawakan kepada anda tak lain dan tak bukan panel pertama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haryanto Riza bin Rokman. Panel pertama kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dengar cerita Ustaz penuh onak dan duri datang kat sini. Adalah sikit. Adalah sikit. Alhamdulillah. Ustaz rasa ini kali pertama ke Ustaz datang Kuala Pilah hari ini? Rasa minggu ni 3 kali. Minggu ni dah 3 kali. Maksudnya tak apalah Ustaz. Maksudnya tak lama lagi. Dah.
Tak lama lagi jadi orang Negeri Sembilan tapi minta maaf. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, panel kedua, biasanya panel kedua ni, tuan-tuan untuk makluman, panel kedua ni sentiasa jadi rujukan saya sebenarnya. Tapi dia tak sedar lah saya jadi perujuk dia. Sebab saya tengok kat YouTube ataupun di siaran langsung saja. Nak tengok jadi panduan moderator yang tepat, takut salah. Dia pula jadi panel malam ni. So bimbang, takut tersalah. Sebab biasa saya jadi panel, kalau Negeri Sembilan lah, takut nanti tukar posisi. Baik, sekali lagi kita tampilkan panel kedua kita, tak lain dan tak bukan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hariri bin Muhammad Daud, Pegawai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Macam mana Ustaz tadi, okey perjalanan? Alhamdulillah. Apa khabar orang Kuala Pilah ni sembilan ni? Tu dia dah start dah Negeri Sembilan. Ustaz Bukhari, Ustaz apa ni harian tu. Ya. Dulu saya ada berkenan dengan orang Kuala Pilah. Oh, Tapi orang Kuala Pilah tak nak saya. Tu Apa dia. boleh buat tuan? Tu Ini dia. live ni, live. Ampun orang rumah menengok ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi dengan lebih jauh nak bicara topik pada malam ini, sekali lagi saya maklum-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke program bersempena, program sambutan Hari Kebesaran Islam Kemas Negeri Sembilan. Sebelum itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, sekali lagi saya maklum-alukan kehadiran yang berbahagia Puan Yuhani binti Kamaruzzaman, pengarah bahagian pembangunan komuniti Kemas. Seterusnya, yang berbahagia Puan Haslim binti Abdul Razak, penolong pengarah kanan sumber manusia dan pentadbiran Kemas Negeri Sembilan, sekaligus menjalankan tugas pengarah Kemas Negeri Sembilan. Yang berbahagia seterusnya Encik Mujahir bin Tamijir, maafkan saya, bin Tamijir, pengerusi Kesatria Cawangan Negeri Sembilan. Sebab nama-nama ni nak kena tengok betul-betul, takut tersalah sebut marah orang nanti. Encik Mujahir bin Tamiji. Baik. Pengerusi Kesatria Cawangan Negeri Sembilan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya nak alu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati, Allah sayangi, Allah rindui sekalian. Jom sama-sama kita pergi sekali lagi di Facebook rasmi Kemas Official. Untuk apa? Tekan butang like, tekan butang share untuk kita pastikan majlis kita pada malam ini pastinya mendapat keberkatan. Cumanya kita nak pastikan biar ramai yang dapat dengar. Biar dapat ramai yang boleh dikongsi-kongsikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya seru yang bermula dari bawah kemah Makitan malam ni, pergi dulu dekat Kemas Official. Tekan butang like bagi Kemas tu dulu. Lepas tu pergi ke bawah sikit, nampak kita punya bersiaran secara langsung, tekan butang like dan juga share majlis kita pada malam ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang Allah rahmati, Allah sayangi, Allah rindui sekalian, kita nak mulakan dengan pusingan yang pertama kita. Saya nampak Ustaz Arianto pun turun daripada kereta, dia dah fikir dah apa nak cakap ni, apa nak cakap. Dia tak payah fikir sebenarnya, dah ada dalam kepala tu. Baik, kita nak mulakan sikit Ustaz Arianto. Kita orang kata nak panaskan enjin lah, maklumlah malam ni sejuk kata. Dia Kuala Pilah ni memang dah berapa malam dah saya dimaklumkan hujan. So, sebab sejuk-sejuk rasa duduk tepi pantai dah rasa kita ni. Jadi mungkin Ustaz boleh panaskan pada malam ini dengan tajuk kita ni. Apa bondo yang kita nak bicara pada malam ini? Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Aywa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Bahagia Ustaz Bukhari selaku moderator pada malam ini. Moderator legend merangkap rakan ahli panel yang bersama-sama pada malam ini. Ustaz Hariri, VVIP daripada Kemas Putrajaya, Komeh ni 9, kemudian Kesatria, apa nama tadi? Kesatuan Kemas Semenanjung. Seterusnya puan-puan dan tuan-tuan. Dia banyak perempuan jamak. Dan tak lupa juga Ustaz yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, apa nama ni, Kemas TV.
ataupun KMTV. Dan seluruh warga Kuala Pilah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama berhimpun di dataran Melang ini. Walaupun tadi nampak hujan, bukan tadi nampak hujan, memang hujan sungguh. Jadi sekira-kira malam ni agak-agak tak hujan lah ya. Tapi kalau hujan pun kita balik je lah. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah malam ini sekira-kira kita telah pun berada betul-betul di corner. Ya, kalau orang racing ni, corner ni maknanya lepas ni dia kena pecut lah. Pasal lepas tu dia akan sampai ke garisan penamat. Tapi kita pada malam ini berada betul-betul di penghujung daripada bulan Syaban. Hari ini sudah hari Jumaat, besok Sabtu dan Ahad. Kalau ditakdirkan kita Syakban tahun ini 29 hari, bermakna Senin lah kita puasa. Tapi tuan-tuan bawa tenang. Bagi pegang mohon besar raja-raja yang announce. Jangan tuan-tuan pula sibuk announce dulu. Dan kalau sekiranya ditakdirkan disempurnakan 30 hari, bermakna kita akan berpuasa juga pada hari Selasa. Jadi hari Selasa ke hari Senin ke tak lama dah. Ada 2 hari. Kira-kira besok ni Ustaz, kedai-kedai semua penuh lah. Pasal masing-masing risau kalau sebulan tak boleh makan. Jadi dia makan besok. Kadang saya pening juga mikir, adakah makan besok 2 hari ini boleh kenyang sebulan? Tapi barangkali dia nak meraihkan kedatangan bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya kita pada malam ini menunjukkan kegairahan kita, kegembiraan kita, keseronokan kita, keterujaan kita untuk nak berada dalam bulan Ramadan. Soal bagaimana prestasi belum tahu lagi Ustaz. Belum tahu lagi. Tetapi sekurang-kurangnya kita menzahirkan keterujaan kita, keseronokan kita untuk kita bersama di dalam bulan Ramadan. Sesuai barangkali dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Huzaimah dalam sahihnya. Ma marra bil mu'minina syahrun khairan lahum minhu wala bil munafikina syahrun syarrul lahum minhu. Tidak adalah satu orang mukmin yang apabila dia berada dalam bulan Ramadan, dia rasa itulah bulan yang lebih baik yang dilalui berbanding bulan-bulan yang lain. Dan tidak pula orang-orang munafik apabila dia berada dalam bulan Ramadan, dia merasakan itulah bulan paling teruk yang dilalui banding bulan-bulan yang lain. Jadi mudah-mudahan kita yang ada pada malam ini, mudah-mudahan menunjukkan tanda kita seronoklah. Tuan-tuan yang datang malam ini dalam program yang dianjurkan oleh Kemas Negeri Sembilan kot. Kemas Negeri Sembilan. Jadi mudah-mudahan tanda kita menunjukkan kegembiraan kita. Tuan-tuan sekalian, sikit pasal ni forum je. Kami kalau forum perdana ni kelang kabut memikirkan idea apa benda nak dikeluarkan dulu. Pasal khawatir Ustaz, nanti dia pusing pening. Kan, dia ada satu kat bawah tu, kerja dia tukang pusing je. Itu yang ditakuti. Tuan-tuan, sedikitlah apa yang kita nak bincang pada malam ini. Ramadan tiba menyisih dosa. Dia senang ya Ustaz Bari. Kalau kita rasa kita ni memang orang yang banyak dosa, maka inilah dia rahmat yang Allah nak beri kepada kita. Pasal bulan ini keseluruhannya Allah nak mengampunkan dosa kita. Bahkan bukan bulan ini saja Ustaz. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, rahmatnya, kasih sayang Allah Ta'ala pada kita memang sepanjang hidup nak mengampunkan dosa. Tuan-tuan bayangkan, kita ambil wudu, gugur air daripada muka kita, daripada tangan kita, daripada kepala kita, daripada leher kita, daripada kaki kita, leher pula dah, daripada kepala kita, daripada telinga kita, daripada kaki, semuanya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu kata Nabi itu. Kita berjalan, terlanggar tunggul, tergolek, bangun balik, jalan lagi. Itu pun kata Nabi SAW menghapuskan dosa.
Maknanya seluruh benda yang kita buat ini menghapuskan dosa dalam kehidupan kita. Kita buat baik pada orang, itu juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Apatah lagi bulan Ramadan yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, as-salawatul khams wal jumu'atu lal jumu'ati wa ramadanu ila ramadan. Dalam satu riwayat, wal umratu ila umrati mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Solat 5 waktu. Subuh bawa ke zuhur. Mengumpat orang daripada pagi tak ingat dunia sampai ke zuhur. Zuhur kita semayang. Zuhur kita wudu. Allah ampunkan dosa-dosa kita daripada subuh ke zuhur. Daripada zuhur membawa ke asar. Sama gak perangai tak berubah-ubah. Saya sebenarnya Ustaz, saya bukan buat-buat logat ni Ustaz. Saya memang orang Melaka. Saya orang Masjid Tanah. Belah-belah kami pun memang cakap bunyi ini juga. Cuma taklah sepasih Ustaz Hariri. Pasal dia memang pure sini. Lagipun dulu dia punya bakal tak jadi. Pilah juga. Sekian dimaklumkan. Ini tolong cut ya, tolong cut. Jangan sampai Datin tengok. Tuan-tuan, makna nak sebut daripada subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak ke subuh balik. Pasal nak tidur pun bercakap lagi hal orang. Nak tidur bercakap lagi. Ni balik daripada ceramah, kejap lagi Ustaz. Sambil nak bangun-bangun, sempat dia mengumpat. Dia kata, bang, tengok tak tadi maksud dekat ceramah tadi? Ada yang perempuan depan tu kata, Allah karim. Maknanya tuan-tuan, tapi tidaklah orang ni 9 ni macam tu, macam teruk sangat orang ni 9 ni lah. Tak ada orang ni 9 baik-baik. Saya pun dulu ada juga ni 9. Ada, tapi bukanlah kekasih. Lalu depan rumah tau. Tuan-tuan, maknanya nak sebut, Nabi nak beritahu pada kita, Allah ni memang nak ampunkan dosa kita. Allah nak ampun Ustaz dosa. Apatah lagi Allah datangkan bulan Ramadan. Ini bulan untuk nak mengampunkan dosa kepada orang berdosa. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, mengira-ngirakan pahalanya di sisi Allah Ta'ala, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Dalam hadis yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan, dengan mengharap-harapkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa. Apa lagi? Ni kan? Nak seolah-olahnya, ni Kalau tak nak gak, tahulah, saya serah baliklah pada Ustaz Buhari. Dah dia tak nak, ambil balik Ustaz. Manapun kita, peluang untuk beramal di dalam bulan ini haruslah dimanfaatkan sepenuhnya. Siapa tahu, ini mungkin Ramadan terakhir kita. Ramadan datang dengan pakejnya tersendiri. Ia datang sebagai hadiah dan anugerah buat kita umat Nabi Muhammad dari Sang Pencipta. Ia datang bersama beribu rahmat, penghapusan dosa dan amalan yang dilipat gandakan ganjarannya. Namun, bulan mulia ini cuma sekejap hadirnya. Hanya sebulan. Rugilah kita sekiranya tempoh yang sekejap ini tidak kita manfaatkan sebaiknya. Ibadat puasa adalah ibadat yang unik dan tidak seperti ibadat Islam lainnya, di mana dapat dilihat pergerakan anggota badan seperti solat dan zakat, serta berlakunya perubahan kedudukan seseorang seperti dalam ibadat haji dan umrah. Ibadat puasa mengandungi aspek kepatuhan kepada perintah Allah, menuruti sunnah Nabi SAW dan menahan diri daripada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum serta lain-lain. Dalam kitab Maqasid Asy-Syaum atau tujuan-tujuan utama berpuasa, karangan Sultan para ulama iaitu Imam Al-Izz Ibn Abdussalam telah disenaraikan 7 fadilat atau kelebihan menyempurnakan ibadat puasa, iaitu meninggikan darjat pelakunya, menghapuskan kesalahan dosa, melemahkan nafsu syahwat, memperbanyakkan sedekah, meningkatkan ketaatan kepadanya, melahirkan rasa syukur kepada Allah yang mengetahui dan menjauhkan diri daripada ajakan maksiat dan melanggar perintah Allah.
والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله يا الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة ياجي رات العالم يا أهيل الجود دي والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يجي رات العالمين يا وحيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن
kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syaf'i wa daraji, afata ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, haza jamalul Mustafa, أنواره لاهت لنا بشرى لنا نلنا المنى زل الأنا وفالعنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولنا يا نصوتي باللقاء يا عين قري أينا جبل المطافى أنوارنا لنا يا طيبة ما زال نقول وفيك قدر الرسول وكلنا يرجو الرسول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولنا بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا وفالهنا زال الأنا وفالهنا صلى عليه صلى عليه صلى عليه دائما في كل هن ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل وسلم يا سلام على النبي ما يظلم والآل والصحب الكرام موعوشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا وفالهنا
يا نصودي باللقاء يا عين قهري أينا جمال المصطفى أنواره لهت لنا يا طيبة ما زان كل وفيك قد الرسول وكلنا يرجو الرسول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا وفالهنا زال الأنا وفالهنا وبالله توفيق وهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamera mana? Sini. Mana? Sini. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali semula bersama dengan kami. Sudah pasti kami bawakan kepada anda khas secara langsung daripada Kemas TV ataupun boleh ditonton secara langsung di Facebook rasmi Kemas Official. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita menarik. Kita nak sambung balik perbincangan kita, di mana tajuk kita adalah Ramadan tiba menyisih dosa. So tajuknya menarik, kupasannya semakin panas. Yang itu kita nak menjanjikan kepada orang ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung kepada soalan yang seterusnya. Nak pindah soalan kepada ustaz kita lah, Ustaz Hariri kita. Bila-bila kita sambut Ramadan ni ustaz, dah jadi satu trend. Bukan jadi trend, tapi
Ialah setahun sekali nak mengadap Ramadan. Dia rasa seronok lah. Awal Ramadan, minggu depan kita nak puasa dah. Seronok. Tapi kalau di Timur Tengah, saya teringat saya di Timur Tengah dulu. Ni kalau ikut berapa malam dah kantung dah. Ahlan Ramadan tulis tu. Mubarak. Semua kantung dah. Pada malam nak terawih ni, dah siap bunga api dah. Lah macam rayu dah. Dekat pantai, dekat Timur Tengah, di tempat saya belajar dulu lah Ustaz. So nak bawa kepada Ustaz Hariri, macam mana yang sebenarnya cara kita nak tunjuk rasa kegembiraan bila kita nak ngadap Ramadan ni. Yang sebenar. Duk syok-syok sekarang ni orang dah buat dah beli baju raya dah Ustaz. Ramadan belum lagi, baju raya dah siap. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang saya hormati, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Bukhari, kekanda saya, guru saya Al-Fadhil Ustaz Haryanto, yang saya selalu kami Ustaz Hariri dan Ustaz Heri hari ini, double H. Kepada semua orang Kuala Pilah maupun yang sedang menonton di Facebook dan juga YouTube. Saya nak bagi pantunnya, bagi mula-mulanya. Anak Cina monobang sawit ke kampung Bunian. Orang negeri mana yang paling sweet? Of course lah orang ni 9. Itu cara lah tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah hari ni dapat sampai di Kuala Pilah. Lama dah tak datang ke Kuala Pilah ni. Selalu pergi Jempol, hari ni dapat ke Kuala Pilah. Syukur kepada Allah, selalu orang Kuala Pilah macam ni lah Ustaz. Bila ada ceramah, ada forum agama, memang ramai lah. Memang orang Kuala Pilah suka kepada program-program agama. Masjid penuh. Tempat-tempat lain tak ada ni. Tapi di Kuala Pilah, Alhamdulillah. Kita hari ini dapat mengadakan karnival bersama dengan Kemas. Dan insya-Allah hari ini kita nak bincang tentang kegembiraan Ramadan. Tadi Ustaz Bukhari sebut, belajar kat mana? Dia kata belajar kat Timur Tengah ada tulis Mubarak Ramadan, Ramadan Karim. Macam saya lain. Waktu saya belajar di Argentina dulu, sebelah dengan Mexico, tak ada macam ni. Tak ada lah saya belajar sana. Saya belajar kat Negeri Sembilan juga. Bila kita sebut tentang kegembiraan Ramadan, seronok tak nak sambut Ramadan? Yang tak seronok dah ni. Jauh ni kan. Seronok le. Kita nak sambut Ramadan, macam-macam perasaan. Macam-macam orang yang suka nak sambut Ramadan. Bagi orang meniaga, wah, inilah saat paling dia tunggu-tunggu. Sebab kata orang, kalau meniaga 30 hari Ramadan, jutawan. Jual air hujan pun nampak sodap tu. Dekat bazar Ramadan. Ya Allah, sodap tu. Tu pandai pula. Dia jual air, Ustaz Haryanto. Dia letak air sirap, tapi dia letak nama artis. Air sirap Siti Nurhaliza. Air Bandung Ustaz Haryanto. Air Katira Ustaz Hariri. Gitu lah. Kita pun nampak sodap tu. Beli cepat. Ada kawan saya, bila masuk bazar Ramadan, dia ambil cuti tanpa gaji. Niaga air. 12 menu Ustaz. Saya kata berapa ni kalau sebulan? Tak ada lah banyak. Tapi dapatlah 50,000. Masya Allah. Sebulan. Bazar Ramadan. Orang meniaga suka. Ni orang meniaga baju raya. Puasa belum lagi ni. Tapi raya dah promosi. Suka. Siapa lagi yang suka sambut Ramadan? Orang bukan sekadar meniaga. Orang yang supply kepada peniaga pun suka. Orang buat kuih. Kalau kek Negeri Sembilan ni ada satu kuih. Dia hanya timbul musim Ramadan je. Dia punya kuih sopang. Tahu kuih sopang? Ustaz Haryanto tahu? Tak tahu. Nanti orang Kuala Pilah kena belanja Ustaz Haryanto kuih sopang ni. Kalau hari biasa tak ada. Kuih sopang. Tak ada dekat Sepang. Ada kek Kuala Pilah je ni. Kalau hari biasa tak ada orang jualnya. Tapi kalau kek bazar Ramadan Kuala Pilah, ada kuih sopangnya. Kegembiraan ini semua orang rasa. Inilah hebatnya bulan Ramadan. Kalau bulan lain tuan-tuan dan puan-puan,
Dia masuk pun kita tak perasan. Siapa perasan masuknya bulan Zulkaidah? Tak ada ni. Kecuali kerani dia nak buat surat. Nak buat surat dia pun, oi, bulan Zulkaidah rupanya. Kalau saya kerja di JAKIM memang kena letak tahun Hijri. Perasanlah masuk bulan tu lah. Itu pun kena tengok kalendar. Siapa perasan masuk bulan Safar? Tak ada orang perasannya. Tapi nak sambut Ramadan, nah, kemah dipasangnya. Buat sambutan ambang Ramadan. Ni lusa hari Ahad. Semua mufti-mufti kena naik bukit. Sama ada mufti tu ada gaut, kau ada darah tinggi, ada kecil manis. Kena naik ni lah. Pergi meropong tengok anak bulan. Kalau Kat Negeri Sembilan ni mana ni Ustaz? Port Dickson. Kalau saya di Kuala Lumpur, naik menara Kuala Lumpur. Naik sampai ke atas. Tapi sejak menara Kuala Lumpur wujud sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan tu. Sebab apa? Biasan cahaya dan juga pengudaraan. Bila Mufti Negeri Sembilan tengok Kat Port Dickson nanti, tengok. Macam nampak anak bulan. Dia tak boleh pandai-pandai. Angkat telefon buat live. Orang Negeri Sembilan, esok poso. Tak ada ni lah. Dia kena angkat telefon. Kena telefon penyimpan Moho Besar Raja-Raja Melayu. Telefon Tan Sri, Kat Negeri Sembilan, nampak. Dia pun terima daripada Pulau Pinang, tak nampak. Dia terima daripada contoh Negeri Sembilan, tak nampak. Telefon dari Pulau Pinang, tak nampak. Telefon di Kedah, tak nampak. Nampak Labuan, contoh. Kalau Labuan nampak, seluruh negeri poso. Gitulah. Penyimpan Moho Besar seorang je yang boleh umum. Orang lain tak boleh ni. Tapi hebat kan? Pukul 7.30 tengok anak bulan, pukul 8 dah umum. Hebat. Hari ni saya nak bocor rahsia lah. Sebenarnya kita dah rakam dah. Pengumuman tu dah rakam dah. Bukan payah benar. Buat 2 take. Pertama, esok poso. Take yang kedua, lusa poso. Jadi tunggulah laporan petang tu. Bila esok, peliklah yang esok. Itu je. Tapi seronok. Semua pakat tunggu Ramadan. Tak ada bulan lain. Ini hebatnya Ramadan. Kenapa kita rasa seronok? Kerana rahmat Allah macam seorang tu sebut, nak turun. Allah Ta'ala turunkan semua rahmatnya di bulan Ramadan. Orang yang berdosa, ampun dosa. Orang yang minta pahala sunat digandakan. Orang yang buat wajib ditambah. Orang yang sedekah digandakan. Semua orang buat baik tambah kali 2, kali 3, kali 4. Diberi kepada orang yang berada di bulan Ramadan. Bahkan orang-orang yang beriman, iza jaa Ramadan, Abu Hurairah meriwayatkan hadis Muslim. Apabila datangnya Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Kalau kita orang beriman, apa kita rasa? Allah buka pintu syurga. Tempat kita nak masuk nanti Allah buka. Saya nak bagi contoh. Waktu saya belajar di USIM tahun 2008-2009 tu, waktu tahun akhir. Waktu tu bola sepak Negeri Sembilan paling kuat. Tahun 2009 juara Piala Malaysia. Ingat ke tak? Ingat. Juara Piala Malaysia tahun 2009. Waktu tu orang Negeri Sembilan paling ramai pergi tengok bola Kek Paroi. Saya daripada nilai. Beli tiket sebelum Zohor dah beli tiket. Beratur Kek pintu Stadium Paroi. Beratur dapat tiket seronok. Pintu tak buka lagi ni ha. Dapat tiket seronok. Nak balik nilai, nak datang balik pukul 8.45 takut tak sompet. Tunggu. Tidur rehat dekat masjid. Belakang Masjid Paroi tu. Duduk pakai baju Negeri Sembilan ni. Bila nak buka ni? Asar. Pergi. Tunggu depan pintu. Ada abang tu bawa gondang. Bawa kompang. Tunggu. Apabila pukul 5 petang. Penjaga pintu stadium
Buka pintu. Kita rasa, ya Allah seronoknya pintu stadium dah buka. Kita pun masuk ramai-ramai. Cari tompet yang mana paling strategik, tengok depan sekali tu. Ya abang pegang gondang, gedang, hoje, hoben, jang hoben, hoben, jang hoben, pukul 4.30 petang. Sampai pukul 9 malam, hoben, jang hoben. Tak ada soroknya. Tapi buka pintu stadium, seronok. Tu baru pintu stadium. Ada di Bangi. Baru buka butik baru. Tempat orang beli baju raya. Dia baru buka. 1 Ramadan. Orang tunggu subuh. Dia buka pukul 11 pagi. Subuh dah tunggu. Ya Allah. Apabila dibuka pintu kedai, dia rasa seronok. Kerana apa? Barang dia suka ada dalam kedai, dia dapat beli. Apa maknanya? Futihat abwabul jannah. Apabila dibuka pintu syurga, orang beriman rasa seronok sebab itulah tempat yang kita nak pergi. Dan Allah Ta'ala hanya buka pada bulan Ramadan. Sebab itu muslimin dan muslimat, kalau ditanyakan kepada saya apa kegembiraan, Allah Ta'ala nak memberi kegembiraan kepada semua orang beriman. Apa saja yang dia minta, Allah Ta'ala akan perkenankan permintaannya. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah. Menarik juga kepuasan yang sebentar tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat Ustaz Riri dan Ustaz Arianto. Saya teringat satu pantun yang simple waktu kita zaman SMS dulu. Teringatlah satu pantun yang simple-simple je. Iaitu berbunyinya, fish itu ikan. Time itu masa. Pas ni kena tahan makan. Sebab lusa dah nak puasa. Tu dia. Pantun nampak ringkas, nampak simple. Tapi nak bagi tahu zaman dulu, zaman SMS, orang kita dah semangat dah. Nak sambut Ramadan ni, punya seronok macam-macam ucapan dah bagi dah. Punya nak seronok nak sambut Ramadan. Sebab ramai orang kita yang dah tahu pun Ustaz Hari. Ramai orang kita, bukan majoriti orang kita dah tahu dah kelebihan bulan Ramadan, bulan keampunan yang dijanjikan ni, seperti mana Ustaz sebut tadi. Cumanya mungkin Ustaz boleh tambah sikit lagi. Motivasi yang Nabi sendiri sebut agar kita semua orang yang dalam ni berebut ramai-ramai agar tahun ini Ramadan lain macam sikit, nak ambil motivasi Nabi yang Nabi sebut. Dipersilakan Ustaz. Ayuh. Terima kasih Ustaz Bukhari, Ustaz Hariri dan tuan-tuan perempuan sekalian yang masih berada di pekarangan dataran Melang ini dan juga penonton kita yang masih bersama dengan kita. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, hakikatnya hadis-hadis itu boleh kita lihat sebagai satu motivasi untuk nak supaya kita orang-orang beriman ini bersemangat. Misalnya Ustaz, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Nabi sebut, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi dalam hadis ini, hadis kursi, Allah Ta'ala beritahu setiap amalan anak Adam untuknya, melainkan puasa. Kerana puasa ni khas untuk Allah Ta'ala. Artinya orang tinggalkan makan kerana Allah Ta'ala. Orang tinggalkan syahwat kerana Allah Ta'ala. Orang tinggalkan perkara-perkara mungkar kerana Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maka kata Nabi SAW, Allah beritahu, maka puasa ni untukku. Wa ana ajzi bihi. Aku yang memberikan apakah ganjaran dan berapa banyak yang aku nak berikan kepada orang yang berpuasa. Sebab itu, kalau kita lihat
Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan al-hasanatu bi'ashri amsalihha ila sab'umi'ati daf. Satu kebaikan diganda kepada 700, 10 hingga 700 kali ganda. Illa siam. Melainkan puasa. Maknanya nak memberikan gambaran, puasa yang kita nak buat ni tuan-tuan, puasa Ramadan. Sebagaimana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dipardukan ke atas kamu berpuasa. Maknanya Ustaz, puasa Ramadan yang dipardukan kepada kita ini adalah suatu yang istimewa. Maka Allah akan berikan ganjaran itu khusus. Boleh jadi tuan-tuan yang di sebelah kanan ini pahalanya lebih banyak daripada yang sebelah kiri saya. Boleh jadi tuan-tuan yang di bawah lebih banyak pahalanya daripada kami yang di atas. Kita tak tahu. Kerana Allah tidak letakkan satu standard untuk orang yang puasa ataupun pahala di bulan Ramadan ni. Kenapa? Sebab itu rahsia antara Allah dengan kita. Jadi sebab itulah kita yang masuk dalam bulan Ramadan kena semangat. Kerana bulan Ramadan ni Allah memang nak berikan kepada kita. Tuan-tuan tengok, misalnya kita sembahyang tarawih. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif. Orang yang bangun menghidupkan malam, qiyam bersama imam. Sehinggalah imam habis daripada mengimamkan solat. Kutiba lahu qiyama lailah. Dicatat untuknya seperti dia solat sepanjang malam. Ini semua sebagai motivasi. Sebagai untuk nak menguatkan kita, menggerakkan jiwa kita supaya kita beramal bulan Ramadan. Tengok hadis lain pula Ustaz. Kata Nabi SAW, man fatara sa'iman kana lahu mislu ajri. Siapa yang beri makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala macam orang itu berpuasa. Min ghairi an yanqusa min amali syai'. Tak berkurang sedikit pun daripada amalan mereka itu. Sedikit pun tidak kurang. Makna nak menunjukkan bahawa kalau bulan Ramadan yang kita nak masuk nanti, ini sebenarnya nak memberikan galakan supaya kita banyak buatkan kebaikan. Pasal semuanya dalam bulan Ramadan itu diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini motivasi supaya bukan soal kita nak kira kita bagi orang makan berapa hari, tak. Buat saja, buat. Sebab itu dalam satu hadis yang sahih, sebagaimana riwayat oleh Imam At-Tirmizi, saya ambil di hujungnya. Ya baghiyal khair, wahai pencinta-pencinta kebaikan, akbil, terimalah, inilah bulan kalian. Tuan-tuan, ada orang ni Ustaz, dia kalau orang suka kepada kebaikan, dia akan rasa satu kenikmatan bila dia boleh buat kebaikan. Manusia ni ada yang begitu tuan-tuan. Ya, sebab itu kita tengok ada orang dia suka jadi volunteer. Ini jenis orang suka buat kebaikan. Dia suka. Buatlah apa benda pun, panggillah dia. Ini orang yang memang kehidupan dia dengan kebaikan hampir sangat. Ada orang, jiwa dia jiwa kemanusiaan. Itu yang tuan-tuan tengok, ada orang bila dia, orang banjir dia pergi. Kan? Orang perang dia pergi. Orang susah dia pergi. Orang terbakar dia pergi. Ini jiwa kemanusiaan. Sebab itu, bulan Ramadan ni, Allah panggil semua jiwa-jiwa ni. Ya baghiyal khair, wahai pencinta-pencinta kebaikan, akbil, terimalah, ini bulan yang aku anugerahkan untuk kalian. Ada orang Ustaz, dia suka bagi orang makan. Suka. Saya ada satu orang, dia ni cerita Ustaz, lebih kurang 10-12 tahun dulu. Dia ni, satu hari orang taja dia pergi umrah. Ni 12 tahun dulu. Jadi orang pun bertanyalah dengan dia. Apa hal yang orang boleh taja dia pergi umrah? Dia kata tak tahulah apa benda dia buat. Tapi bila selak, rupanya dia ni jenis orang yang suka bagi makan orang. Dan dia tuan-tuan, dia bukan bagi makan macam kita buat untuk moreh tu. Kita bagi makan juga moreh. Biasanya kita belikan buka puasa tu kan beli lebih.
Oh kak, gitu kan? Kita beli lebih. Lepas tu, mana yang lebih kita hantarlah ke surau. Kan? Itu yang kadang-kadang bahaya tu. Yang tak habis tu dia bagi ke surau. Sebenarnya tak semenggah tu, tak semenggah. Lain kali kalau nak bagi untuk murih, asing siap. Ini tak. Mana tak habis tak meja, tak apa. Bungkus-bungkus kita hantar surau. Dia ingat surau tuan sampah ke? Tuan-tuan, lain kali asing. Sebab ada orang dia tak perasan. Yang dia hantar ke surau tu, martabak dia dah gigit dah. Sudah martabak dia gigit, dia nak makan tadi. Nak makan, tak tahu agak anak benda dia buat tak tahulah kan. Lepas tu, dia pun tak dimakan, dah gigit dah. Dia berhenti. Yang bini pula, dia bungkus siap. Sampai ke surau, lepas tarawih orang nak makan, terpanjat. Pasal siap dah gigi kapak tu. Tuan-tuan tak semanggah betul. Tapi ini bukan orang ni 9 lah. Lagi orang pilah. Orang pilah tak macam tu kan. Orang pilah canggih. Tadi Ustaz sebut kuih sepang kan. Baru saya tengok. Aduh, saya pergi Juasih itu dia bagi. Bagus orang Juasih. Kita up sikit lah Juasih. Dia macam kuih putri mandi lah. Putri mandi, badak berendam, kobau. Semua sekali lah. Badak, kobau, singo, semua sekali masuk. Sebab itu tuan-tuan, ada orang dia suka bagi makan Ustaz. Cerita tadi, bila kita selak-selak, dia bukan bagi makan dia. Memang kojo dia, bila ada kuliah, dia sediakan makanan. Dan dia buat makanan tu Ustaz, memang sedap. Standard jual pun. Dia bukan jual menega pun. Cuma dia bagi orang makan dan dia sungguh-sungguh bagi orang makan. Maknanya nak sebut, ada orang dia memang jiwa dia suka buat kebaikan. Sebab itu bulan Ramadan ni tuan-tuan, bagi pencinta-pencinta kebaikan, ini adalah bulan engkau, kata Nadi Munadid. Ada yang menyeru. Wahai orang-orang pilah, dia kata. Tapi dia tak sebutlah dalam hadis tu pilah. Janganlah tuan-tuan adukan ke mufti pula. Nanti untuk mufti panggil saya. Memandai Ustaz, hadis mana dia sebut pilah tu. Mana dia sebutlah semualah tu tuan-tuan. Termasuklah pilah. Makna dia kata Nada Munadid. Ya baghiyal khair, wahai pencinta kebaikan akbil, terimalah. Sebab itu bulan Ramadan ini, dia memang orang yang tak biasa buat kebaikan pun dia suka. Sebab ini motivasi yang agama nak bagi kepada kita. Inilah bulan kau, ini. Yang suka bersih-bersihkan masjid, bersihkan surau, ni bulan kau, terimalah. Yang suka semayang, ni bulan kau, terimalah. Bukan 2 rakaat Ustaz, 23 rakaat. Sampai baring. Kan? Tapi yang baring bukan yang semayang, yang tak semayang yang baring. Tak baring. Makna semua yang suka puasa, ni. Inilah bulannya. Sebab itu tuan-tuan, dan sebenarnya Ustaz, dia bukan hanya orang yang suka kepada kebaikan. Orang yang sedang lemas dalam kemungkaran pun diberikan motivasi. Wahai baghiyash syarr, wahai orang-orang yang sedang lemas dalam kemungkaran, orang yang sedang hanyut dalam kemaksiatan, aksir. Ini bulan untuk engkau buat turning point. Mana-mana orang yang selalu dia dipanggil istilahnya, dia membalon suami dia. Suami dia balonnya. Ini bulan dia untuk buat turning. Ni. Itu sebagai semangat untuk kita. Bulan ini tadi Ustaz Ari sebut, wa ghuliqat abwabul futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Ditutup pintu neraka. Makna nak sebut tuan-tuan, dia teli. Dia macam inilah. Kita malam ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan kalau Kemas ni 9 ni jemput tuan-tuan malam ni untuk mendengar ceramah, betul-betul 3 dia punya kursi. Yang lain tak ada, memang kemah. Dah lah kemah semata. Dengan kipas-kipas pun tak ada. Tuan-tuan rasa tuan-tuan tunggu tak? Tuan-tuan rasa lah. Yang tadi pun mujur tuan-tuan tunggu. Kan? Ini kipas pun tak ada, kursi pun tak ada. Tuan-tuan rasa ini betul-betul kena menyemput kita? Tidak.
Tapi sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, Allah memang buka pintu syurga seluar-luarnya. Ada kata makna majazi, ada kata makna kiasan, ada kata makna yang hakiki. Tak apalah tuan-tuan, kalau kita ambil makna kiasan pun nak menunjukkan bulan ni memang Allah nak bagi orang cenderung buat kebaikan. Begitulah seolah dia. Orang yang buat kejahatan pun seolah-olah dia jadi macam tawar hati. Merompak pun dah sampai rumah tu. Kita baliklah kata dia. Bulan depannya lah kata. Dia punya tawar hati. Tapi tuan-tuan janganlah mentang-mentang bulan Ramadan tuan-tuan siap letak kunci kat luar. Kan? Oleh kerana kalian tawar hati dan bubuh kunci kat luar ni. Kalau rasa nak merompak, ni kunci dia. Kan? Itu tinggi mana tawakal tu. Tak, makna tuan-tuan nak sebut bahawa betapa Allah memang nak bagi kita. Allah kata, orang yang mencinta kebaikan, ini bulan kau. Dan Allah cenderungkan kita kepada kebaikan. Orang yang tenggelam, lemas dalam kemungkaran, Allah kata ini turning point untuk kau. Dan Allah tutup pintu syurga seolah-olah Allah beri tawar hati untuk buat dosa, untuk buat maksiat. Tapi bukan makna tak ada. Dia, tuan-tuan bawa tenang. Saya tengok tempat saya Ustaz, elok dia main judi. Iaitu dia hampuk elok dia. Pasal setan pun geleng kepala tengok dia. Tak menakut betul. Bulan Ramadan pemain juga. Kalah aku kata dia. Tak, makna nak sebut tuan-tuan, kita sebut keadaan itu. Kita akan nampak kecenderungan orang untuk tinggalkan maksiat, tinggalkan kemungkaran. Itu makna dia. Jadi begitulah saya nak sebutkan bagaimana sebenarnya agama memang nak suruh kita buat kebaikan. Suruh memang nak bagi kita dalam bulan Ramadan ni. Tinggal lagi kita je lah, nak ke tak nak. Sama lah macam malam ni kan. Kemas siap bagi makanan lagi tuan-tuan. Tu, dekat kemah-kemah tu. Cuma tuan-tuan kena bayar lah. Itu ya. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang begitu mantap saya kira. Baik, tadi Ustaz kata Allah bagi kita bulan ni untuk kita semua. Tak kira siapa latar belakangnya, untuk kita semua. Cumanya Ustaz Hariri, macam mana cara kita nak ada beza dengan tahun lepas. Kita tiap-tiap tahun puasa ni, tapi puasa kita macam sama aja. Apa macam mana caranya tahun ni? Nekat kita, azam kita lain sikit. Lain macam sikit cara. Mungkin Ustaz ada tip-tip yang Ustaz nak kongsi. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah kita bertemu semula di pusingan yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan okey lagi? Hari ni malam ni kita habis forum jam 12.30 malam. Okey ke? Okey? Oh, lain macam orang pilah ni. Tuan-tuan tunggu. Saya nak balik ni. Daripada pejabat tak balik lagi ni. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Perintah sebagaimana Ustaz Arianto sebut, saya begitu setuju sekali. Banyak hadis-hadis Nabi SAW bagi motivasi kepada kita supaya kita rasa semangat untuk berpuasa. Allah Ta'ala buat satu-satu perintah bukan sia-sia. Tak ada saja-saja ni. Dia mesti ada tujuan. Walaupun dia suruh kita puasa, tak boleh makan daripada pagi sampai ke petang. Itu bukanlah sia-sia, tetapi adalah banyak hikmah yang Allah Ta'ala berikan, disebut sebagai maqasid, tujuan pensyariatan. Sebab itu, bulan Ramadan ni, saya ada satu kumpulan sama adik-beradik, ustaz 3 beradik, buat lagu bukanlah berkenaan dengan Ramadan. Dia punya sebut, mustahil Allah yang maha kuasa. Hari ni suara tu apa nak ada ni sesemua. Memerintah puasa tanpa tujuan, mentarbiah jiwa, membasuh dosa-dosa, mengharap siraman titis ketakwaan. Ramadan, aku berjanji ikhlas beribadah, membersihkan hati
Selebihnya tengok kat YouTube. Yang senang nak nyanyi tak ada suara ni. Mustahil Allah perintah puasa tanpa tujuan. Apa tujuannya? Pertama, mentarbiah jiwa dan juga membasuh dosa-dosa kita. Baik. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa satu ayat yang menyebabkan kita puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Confident langsung 9-nya. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tadi waktu Kek Seromban ni jam, saya sempat buka YouTube, dengarlah Profesor Dr. Quraish Shihab. Dia tulis tafsir Al-Misbah. Menarik dia sebut, apa beza antara orang beriman dengan al-mu'minun? Wahai orang-orang beriman dan orang-orang mukmin. Dia sebut bahawa, dia bagi satu contoh. Ada beza tak penyanyi dengan orang menyanyi? Ada beza tak? Kalau penyanyi Ustaz Bukhari, dia confirm boleh nyanyi. Dia punya pitching, tempo, semua sedap. Tapi kalau menyanyi, Kek Jamban pun menyanyi tu lah. Tapi suara ke laut lah. Kan? Jangankan Gunung Fujiyama, semua orang boleh nyanyi. Ni apa saya golak ni tak ada kaitan ni Saya buat contoh je. Macam faham ni Selalu layan TikTok. Orang tak layan TikTok tak faham. Tengok Tuan Haji, tak faham. Hari-hari baca Quran Haji kan. Yang perempuan semua layan TikTok. Saya nyanyi lagu tu golak tu Puan pengarah tahu. Tahu juga. Tak tahu ni Kalau menyanyi, siapa-siapa menyanyi, tapi penyanyi hebat. Itulah maksudnya. Kalau al-mu'minun, ini orang yang telah beriman dengan kesungguhan. Namun apabila dipanggil wahai orang-orang beriman, walau dia ada secebis iman dalam hatinya, dia kena puasa. Sebab perintah puasa turun pada tahun kedua hijrah. Kedua hijrah di Madinah. Nabi baru sampai ke Madinah, tahun kedua hijrah, perintah puasa turun. Orang Islam waktu tu tak ramai dan iman pun baru nak meningkat, tapi diperintah puasa. Jadi tak ada alasan. Ustaz, saya semayang pun kadang buat, kadang tidak. Macam mana nak puasa ni Allah terima ke tak ada? Puasa. Ustaz, saya ni pakai tudung pun tak sempurna lagi ni belum tutup aurat. Kena puasa ke? Puasa. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kamu puasa. Allah tak sebut Allah mewajibkan kamu puasa. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sebab kadang-kadang kita berpuasa ada yang kita buat sendiri. Tak tunggu Allah suruh. Siapa? Orang nak pergi cek darah ni. Bila nak pergi cek darah, doktor suruh puasa. Berapa jam? Macam tak biasa pula ni. Membongak ni. Berapa jam kena puasa kalau nak pergi cek darah? 6, 8. Apa Ustaz Aaron tu lupa dah ni. 8 jam. Saya sebab tahun ni kali pertama. Ya Allah, rasa macam muda lagi ni. Bila cek IC, Allah. Hari tu saya masuk lumba lari ni lari ramai-ramai. Bila daftar kategori veteran, tak boleh terima. Apa hal saya veteran? Dia kata umur ustaz dah veteran. Tahun ni saya 40. Allah. Jadi kena cek darah. Kena puasa. Allah tak suruh, doktor suruh ni tapi puasa. Abang saya Ustaz Zarifi, dia ada gout. Dia gout kuat. Dulu berat badan dia 98 kg. Sekarang 70 kg. Turun 28 kg. Apa dia buat ni? Potong usus ke? Tak ada. Dia buat IF, intermittent fasting.
Puasa 16 jam sehari. Tak makan nasi. Pagi makan roti dengan telur separuh masak. Tengah hari makan sayur. Dah macam kambing ni. Puasa. Kurus. Hilang gaut. Siapa suruh? Dia buat sendiri. Untuk kesihatan. Ada ketika kita puasa, Allah suruh. Ada ketika kita puasa untuk diri kita sendiri. Lantas Allah Ta'ala sebut, Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Macam orang dulu-dulu puasa. Ni Allah Ta'ala guna psikologi. Nak suruh kita puasa. Dia kata, hey Timah hoi. Puasa Orang dulu pun puasa. Apa hal kau tak puasa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang dulu pun puasa. Macam kita lah. Kalau kita anak kita nak periksa ni, ataupun anak kita tak berani nak pergi dia. Apa sebab kau tak berani? Dulu mak dulu jalan. Okey je. Dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Kita buat contoh supaya orang lain boleh buat. Macam itulah Allah Ta'ala guna. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang dulu pun puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Baik. Macam mana kita nak supaya amalan puasa kita meningkat tiap-tiap tahun? Kita tak boleh puasa macam anak kita puasa tu. Ni ustaz nak tanya ni, yang pakai baju warna hitam ni. Nama apa? Sebelah abang yang pakai jubah putih tu. Anak baju warna hitam ke tidur dah tu. Nama apa nak? Hafiz. Muiz. Umur berapa? 4 tahun. Darjah 4. Darjah 4 10 tahun. Ustaz ada anak perempuan 10 tahun. Nak tak? Tak nak. Tak tengok lagi. Kalau kita umur 50 tapi puasa macam Muiz umur 10. Apa beza? Tak ada lah. Kita mesti berpuasa sesuai dengan peningkatan amalan dan umur kita. Kalau lah Muiz puasa, cara macam mana? Dia puasa daripada subuh sampai maghrib tak makan. Kalau kita sama macam Muiz, puasa hanya tak makan daripada subuh sampai ke maghrib, tak ada beza lah macam Muiz. Macam mana kita nak beza puasa kita umur 50 tahun dengan macam Muiz 10 tahun? Caranya apa? Tambah dengan pahala amalan sunnah. Bangun kena awal sebelum Muiz bangun. Kalau Muiz bangun sahur pukul 6 pagi. Kita tak bolehlah bangun pukul 6 pagi. Kena bangunlah pukul 5. Buat apa pukul 5 tu Buat apa? Semayang sunat tahajud. Semayang sunat taubat. Semayang sunat tasbih. Semayang sunat witir. Baru beza dengan Muiz tu. Habis semayang sunat, zikir. Buat sehari. Setiap kali sehari 100. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Target sehari 100. Buat 10 dulu ke 50 tambah malam. Baru beza dengan Muiz tu. Habis pula baca Quran. Target mesti sehari boleh dapat 1 juzuk. 30 Ramadan, 30 juzuk. Baru beza macam Muiz tu. Malam pula kita datang tarawih ke masjid. Kalau Muiz buat 8 rakaat, kita kena buat berapa? Kita kena tambah 10 ke 12 ataupun 20. Kalau Muiz buat 20, kita buat berapa? Kita buat 8. Tak kira lah. Tapi maknanya tak tinggal tarawih. Baru beza. Apabila ada amalan-amalan tersebut, barulah meningkat pahala kita. Saya nak tutup bahawa, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rasa, tak apalah, tahun depan ada lagi ni puasa. Kita rasa, siapa yang bagi tahu kita tahun depan ada lagi? Setan. Setan dia suka bagi harapan angan-angan. Relax lah bro. Muda lagi ni Umur 50 baru pergi masjid.
umur 30, lek lu. Siapa tu kan cakap tu Ni Dia datang daripada mana ni? Tukang sahabat kepada setan ni. Nama apa ni Hand setan. Hari-hari buat begini Ingat ke malam-malam Ustaz budak-budak sebelum tidur gini? Ingat zikir. Ni tengok TikTok. Ustaz-ustaz pun susah sekarang ni. Kalau ceramah lama-lama macam tadi, tak ada dia dengar ni. Dia sekarang ni panggil Ustaz seminit. Ustaz cakap seminit je. Baru kami like. Kalau tak kami swipe. Saya main TikTok ni saya bukan biasa-biasa ni TikToker popular tau. Ada 2.2 juta ni pengikut. Saya terpaksa pening fikir macam mana nak buat ceramah seminit ni. Salam pun tak bagi dah. Ada 3 kepentingan puasa. Pertama, 2, 3, selesai. Pergilah 1 juta. Kalau Assalamualaikum. Puasa adalah mampu 2 orang yang tengok. Tu pun saya 2 kali tengok. Akhirnya, apa yang kita buat adalah kita sendiri kalau kita terlepas pada umur tersebut, terlepaslah. Sebab itu kita kena manfaatkan umur yang Allah Ta'ala beri ini kerana kita bimbang. Mungkin inilah Ramadan terakhir kali. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Baik. Kita dimaklumkan kita nak landing dah. Nak landing dah. Bila sebut pasal landing tu saya teringat satu ayat SMS jugalah Ustaz. Sebab dengar FM pun dah mesej dah boleh landing. Dia kata macam tu kan. So bila landing ni saya teringat satu ayat yang popular zaman SMS dulu. Bunyi dia macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke penerbangan Ramadan. Pesawat H1445 akan menuju ke destinasi Aidilfitri. Penerbangan ini akan memakan masa selama 29 hari dan akan merentas permukaan haus dan lapar. Para penumpang adalah diwajibkan memasang niat puasa dan menegakkan kerusi solat. Saya sebagai anak kapal yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Disebabkan kita nak landing, kita nak bagi tahu sikit Ustaz, satu peristiwa yang besar yang orang Islam ingat iaitu penurunan Al-Quran berkaitan dengan malam Al-Qadr. 2 peristiwa besar yang mungkin tak boleh kita nak lupakan. Yang kita rasa semua orang pilah khususnya tahu pun berkaitan dengan penurunan Al-Quran dan juga malam Al-Qadr. Sebagai cebisan ataupun titisan yang terakhir. Mungkin Ustaz boleh kongsi sebagai kepada kita pada malam ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Bukhari dan tuan-tuan sekalian. Sebab itu disebutkan bahawa bulan Ramadan itu bulan Quran. Dan dia tak boleh dipisahkan sehingga disebutkan bahawa Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini dia terkenal dengan Imam Ahlul Hadis. Ataupun mazhabnya, fiqahnya itu berpandukan kepada hadis-hadis Rasul SAW. Tetapi walaupun Imam Malik ini sentiasa mengkaji hadis, apabila hampir kepada bulan Ramadan, dia akan berhenti untuk mengkaji hadis dan dia akan menumpukan masanya sepenuh untuk Al-Quran. Tadi Ustaz hari ini ada sebut tentang bulan Ramadan, kita pastikan boleh khatam. Saya ingat sikitlah tuan-tuan, supaya kita dapat menghidupkan bulan Ramadan ini, dia mesti sinonim dengan Al-Quran. Mesti. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran. Kan? Ayat yang biasa kita dengar, auzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi maknanya itu tidak boleh lari daripada kita panggil jadual kehidupan kita dalam bulan Ramadan. Maka saya nak sebut pertama, mesti dalam kehidupan kita sepanjang Ramadan, Al-Quran itu dia mesti jadi Al-Quranu qarina. Dia mesti jadi karin kita. Kemana kita pergi pun bawa. Mesti ada. Saya nak sebut tuan-tuan. Dia handphone ni tadi Ustaz Ari sebut ni apa nama? Apa tadi namanya? Hand setan. Oleh kerana dia hand setan, jadi kita kena tukar, masukkan dalam hand setan tu
masukkan Al-Quran. Letak apps Quran. Saya bukanlah makna nak menggalakkan tuan-tuan supaya tidak pegang mushaf. Kerana orang kalau baca daripada handphone, dia akan rugi satu pahala. Iaitu pahala menyentuh mushaf itu. Tetapi sekurang-kurangnya kalau kita ni mungkin pada waktu itu tak ada Quran dengan kita, mushaf. Tapi kita masih tetap boleh membaca Al-Quran. Itu satu menarik dia, Quran ni. Bahkan ada satu apps ni Ustaz, dia boleh kita letakkan dekat situ, bila kita habis dia baca, kita tandakan sebagai bookmark. Jadi tuan-tuan boleh tengok, ya Allah, puasa ketiga last baca. Sekarang ialah hari raya ketiga. Tapi Ustaz, bukan hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha. Makna punya teruk kita, berapa zaman kita membaca Quran tu. Sebab tu bagus juga, supaya kita boleh tengok ada catatan dia, ada rekod. Mungkin kita akan rasa malu. Sebab itulah maknanya bulan Ramadan ni jangan sampai tak ada Quran dengan kita. Ya, saya pakai apps yang saya pakai ni Quran Melayu nama dia. Bagus juga saya pakai Quran tu. Tapi Quran ni dia tak boleh masuk dekat iPhone. Mungkin iPhone dia punya setan kuat sangat. Macam Ustaz hari disebut tadi. Marah orang pakai iPhone. Tapi iPhone dia ada apps lain lah. Tuan-tuan masuk je apa-apa apps asalkan boleh dibaca. Itu yang paling penting lah. Jadi artinya yang penting kita nak Quran ini sentiasa bersama kita. Dan kalau orang yang selalu susah nak baca Quran ni disebabkan wuduk selalu batal, maka dia mudah sikit bila ada gadget ni. Sebab dia telefon ni, kalau kita baca Quran guna telefon, dia tak ada wuduk pun sah. Membaca Al-Quran tanpa wuduk sah, tak berdosa. Kalau ada wuduk, dapatlah pahala pula. Kerana kita berwuduk tadi. Cuma kalau memegang mushaf, itu wajib kita berwuduk. Itu beza dia. Jadi kalau kita ni jenis Ustaz, mudah terkentut lah kita kata. Dia sonyum kentut. Lepas tu dia muka masam. Orang tegur dia. Apa masam nak muka? Senyum kawan tu. Dah kentut dah. Jadi dah teruk sangat macam tu. Kan? Cuma nak sebut dia, kalau orang yang begini, bermakna dia boleh menyelesaikan masalah dia untuk baca Quran. Jadi Quran boleh bersama dengan kita sentiasa. Dan satu lagi, saya nak cadangkan juga, kadang ni Ustaz kita tak realistik juga. Sebab kita sebut baca Quran, betul lah. Ustaz boleh lah, Ustaz Hariri. Dia moderator forum perdana seantero dunia. Tentulah dia boleh baca Quran. Dia pun qari. Sebab tu dia menyanyi sedap. Saya kalau menyanyi, bak kata Ustaz Hariri tadi lah, menyanyi dalam jamban tapi saya sampai ke laut. Jauh pergi tu. Makna nak sebut, mungkin Ustaz Hariri dia, Allah bagi dia kelebihan, dia boleh mengaji sedap semua. Jadi ialah dia ustaz. Ustaz Barit, ialah dia ustaz. Kerja kat main. Tentulah boleh baca Quran. Takkanlah kerja kat main tak boleh baca Quran. Tapi ada orang Ustaz, dia tak boleh baca Quran. Kan, dia tahulah itu kesilapan dia. Masa dulu baca Iqra' dia lari. Kan? Baca Iqra' tak mau. Jadi memanglah sekarang ni payah dia. Tapi dia ada kesedaran untuk nak membaca juga. Nak menjadikan Quran itu sebagai karina pada bulan Ramadan. Maka saya pesankan tuan-tuan, ni mungkin ada yang menonton. Dan selalu saya pesankan benda yang sama. Jangan kita rasa terasing. Mungkin kita tak boleh baca tahun ni. Tapi tahun ni kita ambil Quran yang ada dalam apps. Dalam apps, tuan-tuan boleh cari, boleh download, kemudian boleh dengar 30 juzuk. Macam sehari disebut tadi, sehari sejuzuk. Jadi dia dengar sehari sejuzuk. Pasang Quran yang ada dalam tu, dia dah download. Jadi dia boleh pasang terus. Kemudian cara bagaimana? Dia buka Quran yang ada bahasa Melayu. Jadi kan ayat tu dibaca. Jadi dia baca je lah bahasa Melayu tu. Walaupun ayat tu dah ayat 15. Dia baru ayat 7 dia baca bahasa Melayu. Tak apa. Sekurang-kurangnya dia mentadabbur. Dia mendengar dan dia mentadabbur. Dan sekurang-kurangnya itulah kaedah dia untuk dia menjadikan Quran hidup dalam bulan Ramadan untuk dia. Saya suka nak menyentuh tentang itu alasan. Pasal yang dah boleh ni memang kita tahu dah. Dia pandai dah baca Quran.
Ini yang tak boleh ni tuan-tuan. Dia pun nak juga, tapi macam mana cara dia? Maka kaedahnya begitu. Jadi tahun ni tak apa. Kita bagi, download Quran tadi biar boleh baca. Tapi kita dengarlah, memang kita tak boleh baca. Apa benda nak sebut pun tak boleh. Tak apa. Tahun ni dengar. Cuma sementara nak pergi Ramadan tahun depan Ustaz, belajarlah. Jangan tahun depan pun dengar juga. Tahun depan pun dengar. Tahun satu lagi, dengar juga. Saya khawatir tak sempat kita belajar, meninggal dunia. Tapi tak apalah, dah meninggal apa nak kata. Masalah dia, besok akhirat, orang semua dibawa masuk syurga, dia pun dipanggil. Tapi masalah dia, telefon dia dipanggil. Kan dia pun tengok, ya Allah, ini macam saya punya telefon ni. Jadi, dia pun nak minta masuk syurga. Tak. Telefon dia, pasal masa dunia lu telefon dia mengaji. Kau tak nak mengaji. Sebab itu saya kata, tak apa. Sekarang kita belajar-belajar. Dengar, kita baca bahasa Melayu. Okey, tak apa. Ini bagi orang yang very, very beginner. Tapi kita belajar perlahan-lahan supaya sekurang-kurangnya Ramadan tahun depan kita boleh baca sedikit. Kalau tak boleh, tahun satu lagi. Dia begitu. Jadi sebab itu saya nak pesankan, makna jadikan. Dan satu lagi, kalau kita buat tadarus, ada orang dia tak boleh baca, dia malu. Betul tak makcik? Oh makcik. Makna dia malu nak baca. Tak apa. Jangan bila kita kata, minta maaf ya, kalau tak nak baca, tak boleh join. Salah tu. Makna kita hilangkan orang punya kecenderungan untuk dengan Quran. Tak apa, panggil dia. Tak apa Kak Mila, mai. Kak Mila tak boleh baca mai. Kak Mila duduk. Kami baca, Kak Mila tengok. Tapi Quran buka lah. Quran buka, tengok. Tak apa. Jadi memanglah dia menunjuk tu tak ke mana-mana dia pergi dah. Tak apa. Jangan kita terus halang dia daripada untuk bersama dengan Quran. Ini antara kaedah lah tuan-tuan. Supaya kita boleh menghayati Al-Quran dalam bulan Ramadan Ustaz. Supaya Quran itu betul hidup. Tadi Ustaz hari ini kata sehari sejuzuk. Saya nak cadangkan tuan-tuan, oleh kerana kita nak khatam sejuzuk sehari, saya cadangkan tak payahlah baca Quran banyak-banyak. Jadi supaya kita khatam sehari sejuzuk. Kalau tuan baca banyak-banyak, saya takut tak khatam-khatam. Pasal banyak baca, dia bukan banyak baca, banyak selak. Pasal dia tidur, baca lelap dia selak. Itu bukan sehari satu juzuk, saya silap 30 juzuk sehari. Saya nak pesankan tuan-tuan, sekali baca 2 muka, sudah. Tu sebab banyak. Kita ni jenis banyak, dia jadi hilang ayat tu. Kiamat ko. Kiamat abun dia yang kiamat. Pasal dia tengok Quran hilang. Bukan Quran hilang, mata dah lelap. Sebab itu tuan-tuan, orang pilah dengar ni. Berapa muka surat sekali baca? 2 cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu lazim. Dah. Dia 5 minit dia Ustaz. 2 muka 5 minit dia. Tak lama. 5 minit sudah. Letak Quran. Buatlah kerja lain. Tapi 2 muka sebelum subuh. 2 muka selepas subuh. 2 muka sebelum zuhur. 2 muka selepas zuhur. 2 muka sebelum asar. 2 muka selepas asar. 2 muka sebelum maghrib. 2 muka selepas maghrib. 2 muka sebelum isyak. 2 muka selepas isyak. Jadi semua satu hari. Berapa muka? 20 muka. 20 muka. Sebulan 20 kali 30 berapa? 600 muka surat. Quran ada berapa muka surat? Ada baki berapa Ustaz? 4 muka surat lagi. Dia lebih kurang 604. 4 muka surat tu itu dah alam nasyrah ya. Senang ya. Rap sekali habis terus khatam. Tapi sekali baca 2 muka. Macam ada harapan kak? Oh makcik, ada harapan ke tidak? Bang, nampak macam senang. Saya pernah buat kempen ni, siap ada mesej, dia kata Ustaz, boleh tak yang selepas asar tu buat sebelum asar? Saya kata pasal apa? Payahlah Ustaz, selalunya gagal pasal pergi bazar Ramadan. Yang sebelum maghrib boleh tak saya buat sekali besok, nanti
selepas isyak ya, sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isyak. Terus lepas isyak. Saya kata itu sama, kita baca sekali banyak. Pasal kita nak mengajarkan diri kita sentiasa dengan Quran. Macam orang pilah, boleh sahut cabaran dan. Tu. Kalau belah saya tu dia kata, boleh sahut an punya cabaran. Dia sama juga bunyi tu, an dan kan. Makna tuan-tuan, ni, cubalah. Kalau siapa boleh, nanti bagi tahu dan kemas akan hantar dia. Tu susah tu, walaupun nampak sikit dia. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu itulah. Kita cubalah, kita cuba. Dan saya nak pesankan juga, kalau boleh Ustaz, ni yang terakhir, jadikan bulan Ramadan ni bulan belajar Al-Quran. Kerana Nabi SAW bersama Sayyidina Jibril, dia bertadarus Al-Quran. Belajar Al-Quran dengan Jibril. Untuk nak betulkan, mungkin ada silap Ustaz. Sebab itu saya lagi sukalah, saya peribadilah tuan-tuan, ni pandangan ni. Pandangan, kalau grup tadarus ni bagus kalau kita classified dia. Mana yang expert ni dia duduk satu tempat. Dia duduk satu tempat. Jadi ni expert ya semua. Senang. Jadi semua baca tu taranum. Auzubillahi minasyaitan. Kan? Ini jenis kumpulan memang pukul 2 pagi baru habis tadarus. Pasal semua taranum. Dia kalau yang medium, yang moderate ni, ni boleh lah. Tajwid semua okey lah. Cuma dia makhraj huruf payah sikit lah. Sifat huruf lagi tak ada harapan. Tak apa ini. Ada satu lagi, ni beginner. Ini baru Iqra' 6. Ini letak satu kumpulan. Tapi kadang-kadang Iqra' 6 ni, ada orang tua seorang, lain semua budak-budak jalimo. Cabaran tu. Dia duduk. Tapi bagus juga. Pasal orang daripada jauh tengok, bagus tu hajah tu. Dia mengajarkan budak-budak di bulan Ramadan. Dia tak tahu, hajah tu pun sama juga Iqra' 6. Tapi tak apalah tuan-tuan. Yang penting, jadikan Quran ni hidup dengan kita bulan Ramadan ini. InsyaAllah. Kalau tak boleh baca, kita dengar. Tapi ingat, bila dengar Quran, apa nama Quran surah? Fastami'u lahu wa ansitu. Dan diam. Jangan berborak pula. Apa tadi Ustaz sebut? Membongak tu. Faham tak makcik? Oh makcik, orang Juasih, faham ke tidak? Saudara Ustaz, membongak kita kat atas ni. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Arianto. Baik, kita sudah berada di penghujung. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam talian hari ini, untuk yang khususnya yang berada dalam hari ini, yang bawah kemah Makintan ni, saya nak mohon tuan-tuan puan-puan, selepas saja forum ini selesai, mohon datang jemput-jemputlah tengok bus di belakang. Dah macam-macam dikibar kat luar tu. Dah macam orang tu duk kibar-kibar dah tak datang-datang, dia kata macam tu. Pergilah tengok kat belakang tu apa yang ada. So kod mana yang berkenan boleh, tak berkenan balik. Cumanya ada satu bondo yang kita nak tekan sikit. Kita ada di belakang tuan-tuan dan puan-puan, ada satu van bergerak Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Untuk ambil gambar. Ya, itu bukan tempat ambil gambar tuan-tuan. Itu tempat nak tanya. Sebab ni nak masuk bulan Ramadan ni, nak tengok zakat saya berapa ni. Wakaf saya nak buat sekarang. Sebab nak masuk bulan Ramadan ni. Nak pastikan dalam keadaan kita dah bersedia, kita pun amalan-amalan wajib pun dah selesai. Fidyah, jangan lupa. Tu di belakang boleh kira sekali, siap package percuma. Percuma tolong kira je lah. Bayar tu bayar, tetap bayar. Jadi tuan-tuan jangan buat-buat terlupa, jangan buat-buat tak nampak van bergerak Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kita juga ada bus-bus yang lain. Jadi jangan lupa kunjungi mereka, santuni jugalah mereka. Sekurang-kurangnya adalah sikit semangat dia orang nak buka esok. Kan ni kita main balik je, kesian kat belakang tu. Mana Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dia bawa van tu Ustaz. Ayo. Kalau siapa belakang tak singgah Majlis Agama Islam depan tu, dia ada bawa tak van jenazah? Ada. Sumbek di dalam tu kang. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, akhir kalam daripada saya. Permulaan yang baik menghasilkan pengakhiran yang baik. All the best kepada kita semua. Akhir kata daripada saya kata, ingatlah
Kata bak pujangga, setinggi-tinggi menara bermula daripada sekecil-kecil bata. Dan seindah-indah lukisan bermula dengan sekecil-kecil noktah. Yang sedang tidur, bangun dan berjalanlah. Dan yang sedang berjalan, berlarilah. Dan yang sedang berlari, terbang dan berlayarlah sejauh-jauhnya. Kerana kita adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Bukhari Safian selaku moderator kita yang mengemudikan majlis kita pada malam ini. Sangat menarik kupasan yang telah dibentangkan. Ramadan tiba menyisih dosa. Bersama dengan ahli panel kita Ustaz Haryanto dan juga Ustaz Hariri, Ustaz Harry dan Ustaz Harry. Alhamdulillah. Jadi satu kupasan yang sangat menarik buat kami semua yang berada di dataran Kuala Pilah pada malam ini. Sanggup Ustaz, mereka tidak berganjak dari tadi dan alhamdulillah rezeki petang tadi hujan lebat, mereka dapat aura semangat kesejukan pada malam ini. Jadi dengan tema putih yang ramai pakai pada malam ini sangat menarik sekali. Jadi terima kasih juga kepada para penonton yang mengikuti secara live menerusi Facebook Kemas Official dan juga YouTube Kemas TV. Nampaknya sambutan yang mengikuti secara live pun sangat ramai pada malam ini dan mereka dapat mendapat ilmu yang dikongsikan oleh dua ahli panel kita. Walaupun kita berada di Kuala Pilah di Negeri Sembilan, tapi sahabat-sahabat kita dari Johor, dari Sabah, Sarawak, di merata dunia dapat mengikuti secara live pada malam ini. Terima kasih kepada Kemas Negeri Sembilan, terima kasih juga kepada Kemas Ibu Pejabat dan juga Kesatria Cawangan Negeri Sembilan yang membawakan dua orang ahli panel yang sangat istimewa pada malam ini yang dikemudikan oleh seorang moderator yang sangat hebat. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, majlis kita pada malam ini berakhir di sini dan besok kita akan teruskan dengan pelbagai aktiviti sempena program Wanita Inspirasiku Kemas Negeri Sembilan. Dengan itu, kita bertemu lagi di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.